اللهم افتح علينا حكمتك واجعل علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح لنا صدورنا ya Allah, Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, terangkanlah hati kami, wa yassir lana umurana, permudahkanlah urusan dunia akhirat kami, wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana, hilangkanlah kekeluhan pada lidah kami, gunakan kami kelancaran, kefahaman, kekuatan lisan, kekuatan iman, kami membaca menambah baik bacaan Al-Quran kami dan mengamalkannya dalam kehidupan kami ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama kita bersyukur kepada Allah kesempatan yang Allah kurniakan pada pagi yang berbahagia ini untuk kita hidup dan terus hidup, yang Allah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, wallahu yuhyi wa yumit. Allah itu maha menghidupkan dan maha mematikan. Maka hidup pada hidup, hidup dalam hidup. Maka hidup yang pertama adalah berdegupnya jantung kita pada pagi ini. Maka hidup yang kedua adalah hidupnya hati-hati kita dengan hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharapkan kedua-duanya hidup, kerana ada orang berdegupnya jantung dia tetapi tidak bercahayanya hatinya, tidaklah hidup hatinya. Maka untuk menghidupkan hati-hati tidak lain tidak bukan antaranya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi ini kita sambung jihad. Ni seorang setengah di Palestin tengah jihad, jihad berperang. Kita di sini beberapa jihad boleh buat. Antaranya yang tengah viral sekarang, orang tengah buat apa? Jihad ekonomi, jihad boikot. Jihad yang kita pagi ni tengah buat adalah dipanggil jihad ilmu. Jihad ilmu, melawan hawa nafsu, jihad ilmu. Maka alhamdulillah Allah memilih kita. Semalam saya berada di Bangi, sama juga pilihan pagi di subuhnya, bandar ilmu lah di Bangi. Pilihan subuhnya begini macam ni. 300 orang kuliah subuh. Masya-Allah. Dibangun jadi taman lah satu. Taman. Itu taman. Tetapi benar, kalau tidak yang pencen-pencen, yang beratus-ratus orang, beribu, bukan ratus orang, berpuluh ribu orang yang dah pencet di situ. Kalau tidaklah diprogramkan paginya, maka dia jadilah paginya pagi yang kurang. Kalau cakap pagi-pagi nak sarapan, orang bukan Islam semua sarapan. Kalau fikir sarapan saja, maka kita sarapan dengan Al-Quran terlebih dahulu pagi ini. Sama-sama kita ulang kaji, insya-Allah, membuka muka surat 13. Ini kena biasakan surah Al-Qadr. Kita berlatih muka surat 13 Al-Qadr dan juga Zalzalah. Saya baca, tuan-tuan puan ikut sama insya-Allah.
pastikan ra di hujung ada bunyinya, ada bunyinya, naikkan bahagian lidah ke langit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. Biasakan kha masuk ya tebal, jangan baca khai, khainya tebal. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Salamun ya hatta. Kita bukan sahaja masuk kepada penghujung huruf fajr. Itu tekan pada ja, betul, fajr. Lepas ja itu ada maka kita sebut sebelum ni, harakat yang paling tinggi dalam kita membaca Quran. Sepakat semua imam. Semua imam. Ingat lagi tak apa nama imam? Nama imam mazhab fiqh adalah Imam Syafi'i. Yang kita tahu kalau mazhab fiqh ni maksud dia apa? Fiqh iaitu hukum hakam setiap amal ibadat yang kita buat. Apa hukum kalau macam ni, apa hukum gitu. Tu fiqh. Fiqh ibadah dipanggil. Ada fiqh solah, fiqh siyam dan sebagainya. Ada yang mazhab yang terkenal mazhab 4 iaitu Syafi'i, Hambali, Hanafi dan juga Maliki. Itu yang terkenal. Manakala mazhab Al-Quran, mazhab pembacaan Al-Quran, kefahaman semua sama. Mazhab pembacaan, cara baca Quran ada berapa? Maka yang sama juga, yang terkenal 7. Ada 7 imam yang terkenal. Macam mazhab Syafi'i lah ada 4 kan, 4 yang terkenal. Tapi mazhab sebenar tu ada berapa? Kalau ikutkan banyak, cuma ada yang tak terkenal, ada yang tidak diamalkan di seluruh dunia. Di banyak negara, ada setengah tu di mazhab Zahiri contohnya. Maka dia tidaklah terpakai di banyak negara. Yang banyak negara ni 4 mazhab tadi. Manakala pada qiraat ada 7. Ada 7 cara bacaan.
Itu yang terkenal. Kalau ikutkan keseluruhan, qiraatul ashar, ada 10 jenis bacaan. Antaranya ada apa dia? Nama dia Imam Hamzah contohnya. Antaranya mazhab ni, mazhab Al-Quran, Imam Warsh, dia panggil Imam Warsh, Imam Hamzah, Imam Qalun, Imam Kisai. Maka kita, nama imam kita adalah Hafs an Asim, HAFS. Kau nak tahulah. Kau nak tahu. Belajar lama tak tahu nama imam, tak kono juga. HAFS, Hafs nama dia. An, AN, Ainun. Asim, Ain alif sa mim, Asim. Dua orang lah. Dia dua orang, bukan nama dia macam Muiz bin Ridwan, bukan. Dia Hafs, Imam Hafs daripada Asim. Maksudnya ada dua orang lah. Sebab itu kita kalau belajar Quran nak tengok siapa? Tengok guru. Guru dia belajar kepada guru siapa? Guru dia belajar ke siapa? Belajar dengan siapa? Atas dia. Mudahnya pada zaman sekarang apa dia? Sijil lah. Tengok sijil. Dulu belajar apa? Maka dia contohnya dulu belajar enjin, contohnya kan. Tiba-tiba dia pergi ke kedai orang, ini salah cara masak kau ni, kan? Kau tak berapa kono lah. Ada juga orang yang mahir juga. Tetapi mudahnya tengok sijil. Dulu sijil apa? Maka tengok sijil. Contohnya itu, tengok sijil itu tidak salah. Maka kalau lihat orang itu dia belajar di peringkat ini, peringkat itu, itu juga dinilai sebagai tingkatan ilmu juga. Maka yang paling tinggi jumhur semua ulama Al-Quran, imam-imam Al-Quran kita, yang paling tinggi adalah 6 harakat. Bawah 6 harakat adalah berapa harakat? 5. Ada 5. Pada mazhab kita ada 5. Mazhab Quran, mazhab Quran kita ada 5 harakat. Pada wajib contohnya. Bawah 5 ada 4 harakat. 4 harakat banyaklah. Silah dan sebagainya. Bawah 4 harakat 2. Bawah 2, sebelum ni saya sebut tidak ada kan. Ni kita dah lama belajar ni. Bawah 2 ada 1 harakat. 1 harakat macam mana? Kalau 2 harakat, contohnya ayat pertama tu. Ayat 2 harakat, inna anzalnahu nahu fi, itu na tu 2 harakat tu. Na yang kedua lah, anzalnahu fi, 2 harakat. Kalau 2, nahu fi. Kalau 1, nahu fi. Ya tu. Satu yang kita berhenti ni, ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr, yang keluar tu, itulah 1 harakat. Wal asr, tu kan kita sebut, kita nak sebut ra tapi tak lepeh, ra tapi tak lepeh, itu kira 1 harakat. Yang lain tak ada. Yang lain tak ada. Jangan kita kita sebut am tu 1 harakat kita kan. Tak ada. Dia pada waqaf antaranya. Maka lantunkan ja pada ayat terakhir betul, fajr, tapi bukan tekan pada je sahaja, fajr, maka ada fajr, ada naikkan lidah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey,
Nampak ya? Sekali lagi. Salamun. 1, 2, 3. Ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, mudah insya-Allah. Buka satu lagi surah, muka surah 16. Tulang kaji dulu. Ke surah 16. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها jangan besarkan mulut. Malaha, besar mulut. Besar mulut ini banyak orang Melayu dan juga orang Indonesia banyak besar mulut. Kalau perasan, kalau Ustaz Abdul Somad itu, kalau dia bagi contoh ayat, dia baca macam tu. Allah berfirman dalam Quran, disebutkan wa arsalna as-samaa. Kalau perasan, nanti cuba tengok nanti. Biasanya dia buka macam ni. Tapi baca, dia bagi contoh. Tapi kalau dia jadi imam, bacanya bagus. Maka sama juga Melayu. Malaha, itu besar tu, kecil kan. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا Terus bi'an. 1, 2, 3. Bi'an rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu fas'atan liyurau. Masih lagi, biasakan lagi. Liyurau tuka, liyurau, liyurau, tebalkan. Yauma idzi, dengung. Yasdurun, dengung. Su'ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu as'atan liyurau a'malahum. Terus khairai, dengung sikit. Famai. 1, 2, 3. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah
Aywa. Okey. Dia sambung pembahasan surah yang terakhir adalah surah Al-Bayyinah. Kita tak habis lagi tak? Al-Bayyinah muka surat 5 muka surat 14 kita baca dulu daripada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin منفكين حتى تأتيهم البينة والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Ada sikit bunyi ta bila masuk, ada hamas, ada angin sikit. Ayat kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Umiru wama 4 harakat, umiru 4 harakat. Sebab itu kita berhenti di hujung, sebab kita nak menjaga setiap harakat, maka panjangkan. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. So tebalkan, mukhlisina lahuddin, mukhlisina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. hunafa'a
Qayyimah. Ma bukan ma. Qayyimah itu besar. Wadhalika dinul qayyimah. Aywa, kita sambung ke surat 15. Okey. Maka kita cuba dulu sampai di penghujungnya. Cuba dengungnya ada 2 tempat sahaja. Yang lain semua 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Okey. Sampai tak? Sampai. Hari tu kita ada bagi tips untuk pernafasan ni, nak buat apa? Orang tanya, Ustaz, pernafasan ni nak makan apa bagi panjang nafas ni? Makan apa? Makan angin. Makan angin. Latihan paru-paru. Latihan bolehlah menyelam. Tapi bondai tak ada. Tompek menyelam tak ada. Antara selain daripada menyelam, maka boleh ditarik nafas bermula daripada hidung, maka meletakkan dengan menyebut huruf, contohnya huruf A. Saya bagi contoh. Tarik. Sebut sampai habis nafas. Kita cuba. Ni cuba latihan pagi ni. Bila sebut A tu, kita letak tangan macam ni. Siapa yang dah habis nafas, turun. Maksud dia dah habis. Kita tengok siapa yang penyak. Tarik nafas dulu. 1, 2, 2 tarik dulu dah. 3 baru sebut. 1, 2, 3. Ada ni? Jangan naik dia balik kan? Itu bawah. Naikkan suara sikit. Bunyi dia naik suara sikit. Tadi ni naik, ni naik ya. Tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Bila dah sampai gitu, time kita buat tadi tu, set masa berapa saat. Itu yang pertama. Yang kedua, buat sekali lagi, pastikan atas. Walaupun 1 saat, walaupun setengah saat, pastikan atas daripada yang tadi. Buat macam tu. Sampai sakit kepala buat Maka sampailah akhirnya dibiasakan dengan
Ni ilmu suara juga dengan semua suara. Saya bagi contoh. Mulai dari bawah naik sikit dia main dengan nada suara dah. Sebab kadarnya suara bawah dia cepat habis. Dia cepat habis. Suara atas dia lambat. Suara lagi tinggi dia lagi lambat habis. Kadarnya begitu. Maka buatlah latihan. Contohnya ni, siapa nak panjang nafas sikit, tak adalah panjang sangat, nak tambah baik kita punya pernafasan, itulah buat setiap pagi tu. Tapi kena kena set masa. Dia buat 3 kali, makin menurun dia, makin menurun masa tadi tu lah. Dia kena masa dia mesti setengah naik 1 saat, naik berapa saat, 40 saat, 50 saat, gitulah. Bila dah latih macam ni, cuba nanti tengok baca sampai ke tidak. Contoh innal ladzina kafaru ni. Tapi kok tak sampai yo, tak apalah, itulah kadar kemampuan kita. Jangan dipaksa. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Berhenti situ. 1, 2, 3. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Jangan baca bariyah, bukan bariyah. Bari masuk ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Okey. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Ingat ya. Kalau lepas sebelah dia ada waw, maka panjang. Tetapi menjadikan ia tidak panjang apabila atas waw itu ada tanda bulat, tanda kosong tu, maka dia menghilangkan fungsi mad, menghilangkan panjang, maka dia tidak panjang. Ula, dia jadi ula ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kalau berhenti shalihat, maka hujungnya ada bunyi lagi, shalihat, ada sikit ya. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Okey, nak membiasakan kha masuk ya tebal sikit je. Ambil hujung tu. Ulaika hum khairul bariyah. Itu sahaja. Nah, ulaika hum khairul bariyah. Cuba seorang-seorang. Sila. Ulaika hum khairul bariyah. Okey, sambung. Ulaika hum khairul bariyah. Okey. Ulaika hum khairul bariyah. Okey, itu hai tukarkan kepada khoi. Ulaika hum khairul bariyah. gitu. Bagus, sambung. Ulaika hum khairul bariyah. Okey, bibir jangan buka khai, tidak khai, khoi, tebal khoi. Cuba. Ulaika hum khairul bariyah. Okey, cuba ambil ni je. Khairul bariyah, hujung tu. Khairul bariyah. Okey, lebih tebal. Bagus, sambung. Okey, boleh, sambung. Ulaika hum khairul bariyah. Okey. Ulaika hum khairul bariyah. Okey, sambung. Ya, sambung. Ulaika hum khairul bariyah. Okey, bagus, sambung. Ulaika hum khairul bariyah. Sambung. Ulaika hum khairul bariyah. Okey. 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 Okey, ambil hujung tu. Khairul bariyah. Okey, bagus, sambung. Ulaika hum khairul bariyah. Okey, terus. Ulaika hum khairul bariyah. Okey. Ulaika hum khairul bariyah. Okey. Ulaika hum khairul bariyah. Okey. 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 Okey, kita lihat selain daripada tebal
khairul bariyah. Selain daripada itu, ada satu lagi sifat yang menyempurnakan huruf kha adalah geseran bunyi khai itu. Ulaika hum khairul, itu hoi bukan hoi, sikit lagi khai, ada sikit ulaika hum khairul bariyah. Cuba ulaika hum khairul bariyah. Okey, bagus. Sebab keseluruhannya boleh tebal lah, masing-masing dah boleh buat khoi, cuma yang bunyi tu sahaja ya, ketambah sikit ya. Jazaohum, kalau hamzah atas waw maka dia tumpang daripada panjang. Kalau panjang, kalau hamzah sebelah dia waw tu kek sebelah. Tapi kalau di atas dia tidak panjang. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Cuba. Kalau minta tihal, dia dah cuik napis situ, maka berhentilah. Dia sonang nak tahu orang cuik napis ni, bahu terangkit, terangkit, maka berhenti, tak ada masalah lah. Jazaohum 'inda rabbihim jannat. Nanti jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Sebut ha dulu, jangan hor, anhar bukan anhar, lepas tu baru tebal. Cuba anhar, 1 2 3. Anhar. Okey. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an. Radiyallahu anhum wa radu an. Sama juga. An ada ha. Sebana an ada ha, hujung itu pergi kepada bahagian tekak, ada bunyi an. Jangan habis an, itu an habis an. Ni an ada angin sikit pada ha. Radiyallahu anhum wa radu an. Radiyallahu anhum wa radu an. Tu tu cukup dah tu. Biasakan hu masuk mim. Anhum sebut hum, bukan hum. Kalau baca hum bunyi dia kasar sikit.
Radiyallahu anhum. Itu satu. Radiyallahu anhum. Anhum HUM. Radiyallahu anhum wa radu an. Cuba. Radiyallahu anhum wa radu an. Sama-sama. Anhum. Anhum HUM. Anhum. Anhum. Beza. Home. Kalau bahasa Inggeris home ni apa? Rumah. Home. Ni bukan home. 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 Home bahasa Inggeris tak ada. Home tak ada. Ada. Home. Siapa kan? WHOM. Radiyallahu anhum. Sampai situ dulu. 1, 2, 3. Radiyallahu anhum. Gitu. Radiyallahu anhum wa radu an. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Dzalika liman khashiya rabbah. Dzalika liman khashiya rabbah. Dzalika liman khashiya rabbah. Aywa. Okey. Maka untuk pembacaan surah Al-Bayyinah, mungkin inilah orang jarang baca. Ayatnya panjang sedikit, memerlukan nafas panjang sikit. Ya. Kalau kita berhenti ke Alkitab ni kan, dia suka bunyi. Tapi saya tak ulang pun. Mana ya? Ayat berapa? Sedikit kan, yang atas itu. Okey. Kita berhenti ke awal sedikit. Lepas tu ulang balik. Sudah kita berhenti di bawah sedikit, terus ulang balik bawah sedikit. Kalau berhenti Alkitab tu terus satu wow. Okey. Kalau ayat ke-6 tu atas sekali tu, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Contohnya berhenti sebab kita nampak huruf, ada huruf waw. Maka nampak huruf waw ni makbul lah bacaannya, diterima kira bacaannya di mana-mana sahaja ada huruf waw, maka boleh untuk berhenti. Mana je waw, huruf waw dia waw universal ni yang bermaksud dan. Contohnya ana wa Muhammad fil masjid, maksud dia apa? Saya dan Muhammad di masjid. Di masjid. Ana wa Muhammad di masjid. Ana wa Muhammad fil musalla, maksudnya saya dan Muhammad di musalla. Musalla tu apa? Surau. Musalla surau. Maka wa itu maksud dan, mana-mana pun boleh. Berhenti sebelum untuk huruf waw, sebelum huruf waw. Kitab berhenti sebelum waw, boleh terus sambung pada waw. Kalau berhenti di depan kitabi wal musyrikin, boleh ulang semula. Maka dua pilihan, tak ada masalah. Contoh tempat yang tidak dibenarkan berhenti, contoh innal ladzina kafaru min ahli, dia berhenti ahli, tak boleh. Kalau berhenti pun ahl sini, tapi dia tersangkut sebab dia ahli apa? Ahli kitab. Tak boleh. Melainkan waqaf ittirari, waqaf darurat, dia berasin innal ladzina kafaru min tu berasin ataupun batuk min kalau batuk
sebaiknya apa? Ulang semula. Sama juga kalau kita baca, contohnya tuan-tuan baca depan guru tersilap, maka baiknya ulang semula ayat yang salah tu. Jangan terus, supaya ulang itu dia mencantikkan pada yang salah. Mencantikkan pada yang salah. Jadi sebagai orang kalau dia baca dia oh itu salah dia, okey. Lepas tu dia terus sambung ayat lepas tu. Tak boleh lah. Maka yang salah itu bukan hanya untuk dikenal pasti. Bila dah kenal pasti, kena betul depan guru dulu. Baru guru bagi lesen, baru betul baca. Gitu. Itu kaedah membaca. Okey, kita lihat sebentar pada ayat yang kelima, muka surah 14 tadi. Muka surah 14. Kita ambil sebentar sifat yang kita perlu ada, yang Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima bawah tu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin, iaitu tidaklah diperintahkan melainkan liya'budullah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, iaitu dengan mengikhlaskan ibadahnya itu, lahuddin, iaitu ikhlaskan ibadah kepadanya, iaitu kepada agama, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, iaitu berdiri tegak pada atas tauhid. Kita nak fokus kepada mukhlisin. Mukhlisin tu maksud dia apa dah? Ikhlas. Orang yang ikhlas. Kalau tukar baris mukhlasin la, mukhlasin itu jadi orang yang terpilih. Mukhlas dengan mukhlis beza maksudnya. Maka boleh kita kalau biasa doa tu kan, Allahumma ja'alna minat tawabin, tu kan, wa ja'alna minal mutatahhirin. Letak tengah-tengah tu, wa ja'alna min ibadikal mukhlisin. Boleh tambah mukhlisin. Wa ja'alna min ibadikas salihin. Bisa tu kan? Salihin. Salihin boleh tambah lagi. Wa ja'alna min ibadikas syakirin. Jadikan kami hamba-Mu hamba yang bersyukur. Ni mukhlisin. Ikhlas. Cuma apa maksudnya ikhlas? Ikhlas itu apa? Sebahagian ulama meletakkan ikhlas itu seperti apa? Pernah dengar? Ikhlas itu seperti semut hitam berjalan di atas kayu hitam. Semut hitam jalan atas kayu hitam pada waktu malam. Nampak tak? Tak nampak kita. Tak disuluh. Tidak disuluh, tak nampak kita. Semut hitam berjalan di atas kayu hitam pada waktu malam, tidak nampak. Maka ikhlas ni tak nampak. Sebab tak nampaklah kita tak boleh nak qada, orang tu tak ikhlas. Maka Allah Ta'ala orang tu bagi pemberian, dia bagilah dengan mock check besar tu, check. Ui, nampak mana tak ikhlas kata. Mana boleh? Kalau orang itu ikhlas, kita cakap tak ikhlas, maka kita jadi orang yang buruk sangka. Depan di hari akhirat kita kena dipersoalkan. Kita kena hisap, kena tanya, mana kau tahu dia tak ikhlas?
Tak boleh. Maka jangan kita menyebut orang itu tak ikhlas. Jangan sesekali, takutkan ia jadi fitnah, jadi tuduhan yang Allah murka kepada amalan tuduhan orang. Elakkan. Nak sebut orang ikhlas, dia tu ikhlas tu. Nak sebut orang tu ikhlas, maka sangka baik. Cuma adalah perkara yang antara bila beramal soleh ini, yang Allah bagi gambaran berkenaan dengan ikhlas ke tak ikhlas ini, bila beramal, antaranya adalah apa dia? Mengungkit. Mengungkit ni ikhlas ke tidak? Tak ikhlas. Tapi boleh jadi ketika dia bagi itu dia ikhlas. Itu ada orang kampung tengah tu, saya ingat lagi dia cerita kat saya, Ustaz, sebelum ni saya ada bagi orang pinjam duit. Banyak saya bagi pinjam duit, 15,000. Lepas tu dia boleh bayar 10,000 je. 5,000 tu saya kata tak apalah, dia pun ada joki dan. Tapi bila time zaman Covid ni, saya nak guna duit ni Ustaz. Daripada dia halalkan 5,000 tu, dia nak minta balik 5,000 tu. Satu masa dulu ikhlas dia menghalalkan 5,000 tu, tapi bila dia terdosa, bayarlah balik duit tu. Ada setengah orang satu masa dulu dia berkhidmat, ikhlas dia, cari nafkah dia ikhlas. Tapi bila dia syaitan menguasai diri, marah, mulalah dia mengungkit. Maka mengungkit ini dalam Al-Quran disebut sebagai apa dia? Antaranya adalah Adha ini iaitu dia memberi tetapi dia menyakiti pada pemberian dia. Contohnya orang tu dia minta sedekah, dia bagilah orang nak makan pun tak sedap. Tapi dia bagi tak? Dia bagi. Samalah. Maka hukum mengungkit ini yang digambarkan dalam Quran adalah wa binun fatarakahu salla la yaqdiruna ala syai'. Dia tidak akan mendapat walaupun satu pun daripada amal yang dia buat tu. Walaupun satu. Contohlah, dia jadilah AJK masjid. Selama dia jadi AJK masjid, 15 tahun dia jadi AJK ni, kan? Maka dia mengungkitlah semua amal-amal dia sepanjang 15 tahun tu. Habislah amal dia. Masuklah kalau disebut selama saya kahwin dengan abang ni, saya yang gosok baju abang tu tak? Habis amal menggosok baju tu. Tak ada pindah-pindah. Tak mahu transfer macam tu tu. Tapi keadaan Allah sebut wala taziru waziratu wizra ukhra. Pahala dia. Pahala kita. Dia tak boleh pindah. Sebab itu kalau anak buat dosa, ayah dah tegur, tapi anak buat juga dosa tu dapat tak kat ayah? Tak dapat. Orang lelaki dah pesan ke orang perempuan, jaga mulut tu. Jumpa ke kawan jangan cakap benda bukan, jangan membuat cerita tentang orang. Contoh. Tapi dia buat juga, tak ada dosa kat suami dia. Tak dipindahkan. Melainkan kalau dia tidak ditegur. Kalau anak tidak tutup aurat, ayah tak tegur. Ingat, ayah bukan dapat dosa tak tutup aurat tu dah. Ayah dapat dosa apa dia? Dosa tak tegur. Bukan dosa anak tu dapat kat dia. Bukan. Memang betul. Okey, bini dia tak tutup aurat. Dia tak tegur, tak apalah, hidup dia kan. Dia suka nak tunjuk, saya pun tumpang gembira bila dia gembira. Itu ayat sekarang liberal.
ikut orang putih. Dia gembira, saya pun gembira. Dia suka berjoget depan orang, saya tengok dia seronok, dia tersenyum, saya pun suka lah. Dalam agama dipanggil apa dah? Dayyus. Apa maksud dayyus? Dayyus ini dia membiarkan orang di bawah tanggungannya, tanggungjawab dia membiarkan membuat maksiat. Disebabkan apa? Disebabkan dia sayang. Contoh dia, wajud anak tak nak bangun subuh, tak apalah, sian dia malam tadi dia tuition. Kesian, sayang punya pasal. Dayus. Dayus kubra, dayus yang tertinggi adalah membiarkan isteri berzina kerana sayang. Itu yang paling tinggi, dayus yang tertinggi. Dayus yang bawah apa dia? Dia biar isteri dia tu pergi make up, pakai cantik-cantik berwarna, tabarruj ni masuk hukumnya haram kan. Pakai belawar, terlampau belawar ni, pergi kenduri. Ada tak tahu? Tak tahu lah Ustaz, malih nak bergaduh. Tu. Malih nak bergaduh. Tu. Malih nak bergaduh. Itu dayus sughra. Adakah suami sahaja dayus? Tidak, semuanya. Anak abang yang dayus, isteri yang dayus, suami yang dayus, pemimpin yang dayus, dia biarkan. Jemaah yang dayus ada juga. Yang saya cerita sebelum, satu masjid tu dia membiar, dia nampak dalam jawatan kuasa dia tu ambil duit masjid, duit kutipan jemaat itu masuk dalam poket, dia nampak, tapi dia tak nak tahu. Apalah Ustaz, masing-masing lah, dosa pahala masing-masing, pandailah jawab masing-masing. Saya tak campur lah. Tak boleh. Itulah maksud dayus. Maka amalan yang kita buat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan tertipu pula dengan iblis. Dia cakap apa? Kau tak payah datang kelas mengaji tu, kau takut riak. Riak kan kau baca, kau jangan datang, kau riak kau kan. Ada orang cakap situ. Saya bukan apa Ustaz, tak nak baca tu, saya takut saya riak lah. Orang lain baca apa semua kan, bila saya bacakan saya riak kan, habis pahala saya. Wah, saya ubah lain macam punya alasan ni apa. Itu yang tertipu. Itu ramai orang berilmu yang tertipu. Ditipu iblis, ustaz. Betul, begitu. Apa dia? Ada ramai ustaz tu di satu kampung, di satu Korea. Tapi kalau naik contoh ada semayang tu, ustaz tu ada naik. Saya tak nak datang. Boleh, takutlah dengan khabar saya baik benar. Tak boleh. Saya ada beberapa Korea tu. Dalam Korea, dalam apa tu, ada dekat dengan taman ada 15 orang ustaz. Tapi kita boleh sangka baik lah. Tapi tu talbis iblis. Ada ilmu tapi tak nak sampai. Ada juga. Dia tertipu dengan iblis. Ada ilmu, minta ceramah sikit, kau cakap sikit lah. Tak apalah, saya tak apalah. Saya baik kerja saya. Tak boleh. Maka ikhlas itu seperti semut hitam berjalan di atas kayu hitam pada waktu malam. Tak nampak tuan-tuan. Sama-samalah kita sangka baik saja. Sangka baik saja. Kalau kita sangka baik kepada orang itu ikhlas tu, tapi dia tak ikhlas, tak ada masalah. Itu atas dia, bukan atas kita. Selesai surah Al-Bayyinah. Alhamdulillah, ala kulli hal, selesailah kita pada surah Al-Bayyinah ini. Kita ulang kaji. Saya kira habis kot surah lazim ni. Ada yang lagi tertinggal ke? Ada surah yang belum kita masuk ke?
Saya rasuk lah macam dah habis. Maka kita akan lakukan ujian nanti. Sudah kan. Tak ada. Memastikan pembacaan yang betul. Pada pertemuan yang akan datang. 21 belum? Surah apa tu? Al-Humazah belum ya? Betul. Zalzalah sudah. Humazah belum. Okey, nanti kita masuk lagi. Ulang kaji, sentiasa ulang kaji surah-surah ini insya-Allah. Terima kasih kehadiran pada pagi ini. Kita jumpa pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Ya Allah, tambahkan ilmu bermanfaat kepada kami. Gunakan kami kelancaran lisan untuk kami membaca Al-Quran dengan lebih baik. Ya Allah, gunakan kami kekuatan istiqamah untuk kami melawan hawa nafsu kami, untuk kami meneruskan jihad menuntut ilmu ini. Ya Allah, Engkau menjadikan kami golongan orang yang selesa dengan tidak pandai membaca Al-Quran ini. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sentiasa berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran, dan akhirnya kami mati dalam keadaan pandai membaca Al-Quran, ayat-ayatmu ini. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.